Puan yang menghadiri sesi webinar kita pada kali ini. Bersama saya lah Puan Nur Syuhada binti Muhammad Syafawi. Saya selaku Patent Examiner di Patent Engineering Division di MyIPO, Perbadanan Hati Internet Malaysia. So, saya sangat kata bertuah dan rasa berbesar hatilah dapat berjumpa dengan tuan-tuan perempuan walaupun secara maya dalam kita punya program iaitu IP Hour 101 Top 112 IP lah. This is in online learning web seminar. Okey, jadi tajuk kita, saya diberi tajuk iaitu macam mana kita nak memahami berkaitan dengan pattern. Okey, fahami pattern itu sendiri. Jadi tanpa membuang masa, saya akan mulakan sesi saya untuk kali ini. Saya diberi masa dalam lebih kurang kita ada masa 45 minit sahaja. Dan selepas itu kita akan mula dengan sesi soal jawab ataupun kalau in meantime tuan-tuan dan puan ada masalah ataupun ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, just bagi boleh kemukakan di kita punya bahagian chatting dan insya-Allah lah kita sama-sama akan discuss dan sharing untuk berkenaan dengan pattern. Okey, baik. Pertamanya, okey, ini ada sikit disclaimer lah. So all the following slide untuk seminar ni kita up to date lah insya-Allah ya. Dan saya akan mulakan sesi ni dua bahasa lah, kita akan gunakan dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa English. Memandangkan saya punya slide ni in English, okey. So untuk memulakan sesi kita untuk pagi ini, untuk memahami apa itu pattern, kita perlu kenal dulu apa itu hati intelek. Okey, so kalau secara secara tak sedar dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana intellectual property ni sebenarnya wujud dalam hidup kita sebenarnya. Daripada bangun pagi kita dah nampak all kind of patterns, kita dah pegang trademark pun sebenarnya. Kita dah ada pun, kita nampak pun copyright kita dekat satu sekeliling kita kan. So yang ini basically kita nampak lah all the kind of trademarks kita di-design by the Apple, iPhone, software dan semuanya. And then in regards to the pattern, it's like data processing method, semiconductor circuit, maknanya macam litat elektrik, handphone yang kita pegang tu semua adalah patterns. Okay, in regards to the copyright pula, kita secara tak sedar sebenarnya masa kita running all the komputer, di belakang tu ada software, dia ada software code, so software code pun ada copyright. Ataupun bila kita tengok berita, kita tengok siaran langsung, semua tu melibatkan copyright. So ini yang kita kata intellectual property tu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, in regard to trade secret pun ada sebenarnya, tapi secara kita tak sedar, kita dah lalui, kita nampak benda tu dan kita nampak ada kewujudan dia kan. And then design for all the overall phones, arrangement of the button, dia punya oval shape semua tu, 3D, 2D tu semua adalah industry design. So saya percaya tuan-tuan dan perempuan dah pernah cover subjek-subjek ni semasa sesi webinar yang sebelum-sebelum ni lah. Okay. Jadi saya tak akan sentuh berkaitan dengan lanjut untuk intellectual property komponen yang ini. Cumanya saya cuma nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan iaitu bila kita bercakap dengan berkenaan dengan pattern, okay, semestinya okay, kita tahu perception dengan reality. Okay. Kadang-kadang orang cakap pasal pattern ni macam-macam sebenarnya dalam fikiran mereka, kita tak tahu. Okay, ada yang sebut bila kita kata pasal pattern ni, okay, ada yang mengaitkan dengan logo. Okay, boleh tak saya patternkan logo saya? Okay, boleh tak saya patternkan trademark saya? Ataupun boleh tak saya patternkan saya punya design? Ataupun boleh tak saya patternkan saya punya copyright? So everything pun dia akan kaitkan dengan pattern. So sebagai contoh kat sini, pattern tu maksudnya kita daftarkan sesuatu betul untuk tujuan melindungi sesuatu daripada orang lain guna pakai ataupun orang lain mencuri idea kita kan. Tapi at the end of the day, dia kata boleh tak sign dia akan yang akan berkaitan adalah pattern ke reka bentuk iPhone. So reka bentuk di sini pun dah jadi logo sebenarnya. Okay, dah jadi design. Okay. Saya nak ambil pointer saya kat sini. Okay. Jadi persepsi kita berkaitan dengan pattern ni adalah pelbagai. Okay, pelbagai. Jadi tujuan saya dan objektif kita pada hari ini adalah untuk kita memahami betul-betul apa itu yang dikatakan sebagai pattern. So in reality, pattern ni sebenarnya adalah berkaitan dengan produk ataupun proses, okay, yang
menyelesaikan sesuatu masalah ataupun memberikan sesuatu solution in bidang of technical kepada sesuatu masalah yang sangat spesifik. Okay, in term of technology lah kita boleh katakan. So macam ni contoh kita ada DNA copying process. Itu proses macam mana nak copy DNA tu kan. And then ada Apple, iPod, semua produk-produk yang terhasil daripada teknologi yang itu dikatakan patent sebenarnya in reality. So persepsi yang berlega-lega di kalangan orang kata di Malaysia lah, tak tahu overseas pun mungkin ada. Tapi di Malaysia banyak yang mengatakan patent ni semua benda dia nak patentkan. Tapi patent dengan komponen IP-IP yang lain itu sebenarnya sangat-sangat berbeza lah. Okay, saya akan terangkan lebih lanjut apa yang dikatakan dengan patent tu untuk kita lebih kenal. Jadi kalau kita tengok kat sini ni saya ambil daripada WIPO, World Intellectual Property Organization punya website. Okay, maknanya antara cipta-ciptaan yang terdahulu lah yang mereka dah buat terlebih dahulu daripada kita pada tahun 1900 dulu. Ini basikal lah ni, basikal yang tujuan dia buat tu untuk menyelesaikan masalah di mana dia nak exercise dalam masa yang sama. So I tak sure whether brake ada ke tidak dalam basikal ni. Okay, jadi itu antara mereka cipta yang mereka ciptalah untuk menyelesaikan masalah pada ketika itu. Okay, dan ini mungkin juga siapa-siapa yang nak naik tangga takut tergelincir ke apa ke, jadi dia cipta satu something like ladder for gripping attachment for the shoe. Maknanya bila kita pijak tangga tu, walaupun tunggang terbalik pun dia still akan attach kepada tangga. So ini pun one of the pattern. Ini zaman dulu-dulu cara mereka berfikir, dan zaman sekarang ni dia dah makin berubah lah. Banyak yang pembaharuan in bidang of pattern ni sendiri. Okay, ini pun sama juga wearable table. So ke mana-mana on the go, you just can bawa je makanan apa semua and on the go. So ini masalah-masalah yang mereka fikirkan pada ketika pada 1995 yang ni. Okay. Dan yang ni, sekarang ni semua orang pun pakai face mask. Okay, jadi tapi yang ni pada tahun 1982 pun dah ada idea face mask ni. Tapi face mask ni masa ni diperkenalkan untuk, tak silap saya, untuk idea dapat ciptaan ni digunakan untuk chef-chef pada ketika itulah, maknanya takut chef ni curi makan. Okay, dia cipta sebab ada masalah kat situ. Jadi dia ciptalah takut chef ni curi makan ke apa semasa dia orang menyediakan makanan. Jadi dia lockkan dia punya dekat face mask ni supaya dia anti-eating. Jadi dia tak perlu makan, dia tak boleh merokok dan sebagainya. Itu masa tu dia nampak masalah itu. Jadi dia patentkan this kind of product ataupun benda yang ni lah, okay, anti-eating face mask. Okay, nowadays banyaklah face mask yang kita pun boleh dipatentkan jugalah kalau kena pada caranya. Okay, yang ini the latest invention kalau kita tengok is by LG. Okay, LG pun dah perkenalkan pen yang boleh jadi phone pun sebenarnya. Okay, macam-macam pen, walaupun pen sebentuk pen pun. Alright. Okay, boleh gunakan pelbagai user lah, multi purpose of using of the device tu sendiri. Jadi ini diperkenalkan oleh Samsung tadi tu. Okay, dan sekarang ni pun I realize that the latest one from the Apple company, dia nak perkenalkan pula color code. Okay, color code yang yang boleh absorb visible light ataupun incoming visible light, okay, menggunakan nano scale tube di mana dia ada buat satu layer overcoating lah dekat dalam dia punya device of Apple lah, whatever laptop ke handphone ke iPad dia kan, dia akan perkenalkan warna color hitam ni. So color hitam ni pun dipatentkan juga. Okay, mungkin ada yang confused, boleh ke color dipatentkan, tapi dia ada cara dia macam mana proses untuk buat color code tu. Okay, yang itu yang dia patentkan. Okay, nanti lepas ni kita akan bincang dengan lebih lanjut lah. Okay, so nampak macam mana pattern ni sendiri. Okay, baru lagi 2020. Last year just baru lagi hujung tahun lepas. So dia claim lah macam mana nanoscale tube ni, okay, dia gunakan color dye pigment to create micrometer thin layer. So this is all like pattern yang very technical, very orang kata memang sangat kompleks lah untuk bila kita sebut sebagai bila kita katakan sebagai pattern itu sendiri. Okay, dia tidak semudah itu, tapi ada cara dia dan sebenarnya boleh dipatentkan dan boleh kita apply untuk pattern untuk semua. So apa itu pattern? Okay, what is a pattern sebenarnya kan yang bermain di fikiran anda tuan-tuan dan puan-puan. So berbalik pada niat kita sebenarnya, intention kita. Kenapa sebenarnya bila kita datang MIPO ataupun jumpa agent dan sebagainya, kita kata kita nak pattern ke sesuatu. So what is your intention sebenarnya? Intention dan kenapa kita pilih pattern? It's sort of like berbanding dengan produk-produk ataupun komponen IP yang lain seperti trademarks
design, okay, apa lagi, copyright, okay, dan sebagainya tu. Tapi dalam banyak-banyak tu kita nak pilih pattern. Tapi bila kita tengok balik, bila kita nak apply, tiba-tiba lama-lama pattern tu dia jauh sebenarnya. Okay, kita tak nampak pula hala tuju kita nak apply pattern. Sudahnya walaupun you ada invention, ada produk, sudahnya you nak apply for the copyrights. Copyright je lah puan cukup. I tak naklah pergi pada pattern, padahal produk tu sebenarnya ada potensi untuk pattern. Tapi mungkin dekat sini saya rasa dan saya kira tuan-tuan dan puan agak keliru term of pattern itu, kat mana sebenarnya pattern tu realize ataupun pattern tu wujud dalam produk-produk yang tuan-tuan dan puan hasilkan lepas ni. Saya akan kupas dengan lebih lanjut. So why pattern? Okay. Pertama, dalam bidang kompetitif dari segi dari sudut competitive edge, okay, to improve your market power, to help your market in making money, and then protection when disclosing publicly. Ini maksudnya macam bila kita ada pattern sebenarnya, kita akan berdaya saing dengan lebih orang kata kompetitif dengan kita punya kompetitor, dengan kita punya pesaing-pesaing di industri ataupun produk-produk lain. So bila kita ada pattern, kita lebih yakin dengan produk kita. Okay, kita boleh upgrade, kita boleh upsellkan kita punya produk supaya orang kata ada nilai dan ada value yang tinggi kepada produk yang kita akan hasilkan. So ini yang pentingnya bila kita ada pattern. Berbanding dengan komponen-komponen IP yang lain, bukan saya kata tak ada, sebenarnya komponen lain ada dalam produk, cumanya dia ada sudut protection yang berbeza-beza untuk setiap komponen IP. Okay, so bila kita ada pattern, dia boleh, I'm for sure memang dia akan help you in making money. Okay, dia akan naikkan nilai value of the product tu sendiri. So protecting when disclosing public. Maknanya bila you nak disclose pun, you nak masuk competition, you nak masuk exhibition untuk perkenalkan produk yang baru pun, kita dah rasa selamat sebab kita ada pattern, kita ada pendaftaran pattern. Ya. Yeah. It's very different dengan copyright, betul. Okay, dia punya scope protection itu berlainan. Dia akan cover dari sudut yang berlainan. Okay, and then yang keduanya bila kita ada added new of revenue streams. Okay, bila you boleh buy lesson, you boleh beli lesson tu, you boleh buat sales on the product. Bila ada pattern, okay, dia boleh menambahkan juga you punya list of the portfolio of the company. So bila portfolio company you berkembang, ada records yang ada pattern, ada IP, something like that. So dia akan lebih orang kata strong you punya portfolio of the company. Then dari situ you boleh ada strategy of partnership dengan company-company yang lain ataupun company-company yang berminat untuk buat joint venture ke misalnya kan, ataupun nak buat licensing dengan you kan. So nak daripada produk itu sendiri. Jadi dia menjadi added value ataupun nilai tambah kepada company kita bila adanya IP ataupun patent produk. Okay, and then raising fund and attract potential the investor. Okay, yes, the patent ataupun IP yang lain can be sold, can be licensed, ataupun kita boleh carikan pada bank untuk kita mohon loan daripada bank. Okay, sebagai kita punya IP asset. Okay, dalam masa yang sama kita protect our R&D punya idea, our R&D efforts, and it can be increase your ROI of the company lah. Okay, so of course memang akan naikkan you punya value of the company, raising fund. Okay, you akan lebih kata menarik kepada potential buyer ataupun potential investor bila kita nampak ada value kepada produk kita yang kita dah patentkan ataupun kita dah daftarkan dengan pihak MYPO itu sendiri. And then yang keempatnya, why patent? Because of the freedom to operate. Maknanya you ada owner, okay, you have the ownership, so you boleh apply patent ni untuk apa saja. Okay, you boleh monopoli dia punya kata exclusive right dekat situ. Okay, valuable for trading. You boleh buat cross licensing asset dengan ada venture ataupun partner. Okay, and then you pun akan bila adanya pattern, dia akan jadi defensive IP strategy untuk you punya produk. Okay, you boleh halang orang lain daripada menggunakan ataupun memonopoli ataupun mengcopy kita punya idea ciptaan pada produk yang kita patentkan. Okay, and then of course yang kelimanya adalah selling the invention. It's a tradable asset, maknanya aset yang ada daripada IP ni, okay, especially untuk patents, dia adalah tradable. You boleh pindah milik, you boleh jual, you boleh licensekan kepada mana-mana company. Okay, exclude other from stealing your idea. So basically semua why patent ni adalah berkaitan dengan company, berkaitan dengan kita punya keyakinan kepada produk itu sendiri. That's why kita invest, sebab tu company-company besar mereka sanggup laburkan pada produk itu sebelum produk itu dijual kepada market. Okay, macam contoh Apple lah kita tengok tadi kan. Sebelum dia jual dia punya laptop yang kali hitam tu, okay, dia dah buat invention dia lebih awal. Dia dah apply lebih awal lagi
daripada sebelum dia buat marketing, sebelum dia market dia punya produk to the market. Okay, jadi ini adalah strategi-strategi yang ada dekat dalam company ataupun untuk individu untuk dia menempeli the market dengan cara yang paling selamat, protektif, okay, in regards to bila you ada pattern of the protection dengan IP ni. Okay, so itu why pattern. And then sepanjang pengalaman saya lah sebagai pemeriksa pattern ni, ada beberapa soalan yang banyak juga sering kali dikemukakan kepada saya ataupun kepada pihak MIPO juga, okay, berkaitan dengan top 5. Saya pilih pick up the top 5 question lah. Okay, normally bila ada bila ada orang kata inventor yang datang jumpa kita, dia tanya apa yang sebenarnya saya nak pattern kan. Saya ada produk tapi saya tak tahu apa yang nak saya pattern kan. So dia adalah berkaitan dengan problem to be solved. Okay, nanti saya akan kupas dengan lebih lanjut apa yang dikaitkan dengan topik-topik inilah. And then kemudian dia pun tak tahu kat mana unitnya produk saya. Dia nak patternkan contoh pen tadi kan. Dia nak patternkan pen ni tapi saya tak tahu kat mana sebenarnya saya nak patternkan. Apa unitnya produk saya berbanding dengan produk-produk yang lain. So what is the difference? Difference tu yang dia punya inventive concept. So yang ini yang ramai yang mereka tak faham dan mereka tak tahu sebenarnya. Okay. So ini the second question. And then ada juga yang tanya, soalan ni sangat popular lah, is a patentable invention. Dia mesti tanya, soalan pertama kan keluar, produk ni boleh patent ke tak boleh patent? Okay, boleh ke patent produk ni? Okay, itu soalan yang pertama. Okay, bila kita jawab, bila kita tanya boleh patent ke tak boleh patent, so kalau my answer is everything under the sun ni boleh dipatentkan, tapi kena cara dia, dan dia ada benda-benda yang boleh dipatentkan dengan ada benda-benda yang tak boleh dipatentkan, so kena tahu. Okay, so dalam ni insyaAllah pagi ni kita akan sharing lah in regards to this question. And then bolehkah kita terus jual produk ni ataupun nak masuk pertandingan inovasi dan sebagainya tu, so is in term of disclosure, okay, boleh ke tidak. Okay, jadi bila ada patent, bila ada protection dengan MIPO, dengan IPU, so you just simply boleh marketing, boleh terus jual ataupun masuk pertandingan inovasi lebih selamat lah bila dah ada pendaftaran patent ataupun IP ini. Dan yang terakhirnya, 5 question yang top ni selalunya dia akan keliru sebenarnya. Nak patent ke, nak copyright ke, nak design ke, ataupun buat trademark je dah memadai. Ataupun copyright cukup lah sebab copyright paling murah. Kan? So benda-benda yang macam ni sebenarnya ramailah yang tanya kita, okay, yang tak faham dan keliru apa itu patent dan apa itu keperluan IP yang lain. Okay, untuk hari ini insyaAllah saya akan cuba deliver sesimpel yang mungkin so that you all can digest ataupun lebih faham dengan lebih orang kata dapat menambahkan ilmu lah orang kata untuk tahu dengan lebih lanjut apa itu patent dan IP. Okey, baik. So the Intellectual Property Corporation of Malaysia ataupun dikenali sebagai MIPO adalah Perbadanan Harta Intelek Malaysia lah. So di Malaysia, okey, setiap negara ni dia ada satu je badan-badan, bukan badan ataupun IP office yang mengawal selia all apa ni orang kata intellectual property legislation yang berkaitan dengan IP punya protection lah. Okay, so di Malaysia kita ada MIPO. So yang ini yang sekarang ni, okay, dia adalah statutory body under the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs. Kita adalah agensi di bawah KPDN dan SHP lah. Jadi kita provide all the kata effective administration of the intellectual property legislation in Malaysia. So ini kita punya cawangan-cawangan, branch kita, okay, ada di seluruh Malaysia. Dan kita nak tahu apa itu intellectual property. Okay, baik. Intellectual property ni sebelum kita nak tahu pasal IP tu sendiri, kita kena faham konsep of property. So mungkin ada yang sebelum ni dah pernah tahu dan pernah attend kita punya course-course sebelum ni dalam webinar yang lain yang lepas, tapi ada juga yang pertama kali saya dengar yang masuk khusus ni dan dia tak faham untuk IP tu sendiri. Jadi sebelum kita tahu pasal IP, kita kena kenal konsep of property. So bila ada property, kita boleh imagine, you just can imagine you ada sebuah rumah, you ada sebuah kereta ataupun land, tanah kan. So kita sebagai owner of the property, of course kita ada rights. Okay, kita gunakan property kita untuk apa saja purposes whatsoever provided that it does not violate the law. For example, you ada rumah, you ada kereta kan. That one boleh dijual, boleh dilesenkan, boleh disewa kepada mana-mana pihak ketiga yang berminat dengan kita punya property. Dan kita boleh exclude daripada orang lain gunakan juga tanpa pengetahuan daripada pemunya. So dia adalah semua bersifat tangible. Tangible ni maksudnya kita nampak aset-aset ni. Ini semua aset. Aset yang ketara kita panggil. Tapi bila kita sebut pasal intellectual property ni ialah sama juga konsep dengan property. Dia ada orang kata pemilikan dekat situ, dia ada exclusive right dekat situ. Cumanya dia tak nampak, dia is intangible asset. Maknanya intangible asset ni sebab apa? Dia berasal daripada aset-aset yang kita lahirkan daripada idea kita, daripada ciptaan minda kita. That's why dia jadi intellectual property. Okay, seperti patents,
trademark, copyrights, industrial design, apa tu, layout circuit, geographical indication dan sebagainya tu, itu semua adalah intellectual property yang dilahirkan daripada idea. So bila ada idea, kita akan terjemahkan dalam bentuk produk ataupun proses ataupun bentuk logo dan sebagainya kan, mengikut pada komponen-komponen lah. So semua intellectual property ni dia akan share similar, orang kata similar konsep dengan pemunyaan property. Maknanya you boleh jual, you boleh lesen, you boleh wariskan juga IP-IP ni kepada anak-anak kita ataupun generasi yang akan datang lah. Okay, itu konsep of property dan intellectual property. Jadi di bawah MAIPO, okay, kita ada kawasan selia lah, all akta-akta yang berkaitan dengan intellectual property seperti Patent Registration and Patent Act 1983, and then recently kita ada Trademark Registration and Trademark Act 2019. Baru je kita update sebab kita accede to the Madrid, and then kita ada Industry Design Act 1996, Geographical Indication Act, Copyright Act and the Layout Design Integrated Circuit. So this kind of 6 komponen ni yang kita kata di bawah Perbadanan Internet Malaysia lah. And then di bawah Kementerian Pertanian, dia ada New Plant and Varieties Act. Okay, yang ni kalau macam ada yang melibatkan tumbuh-tumbuhan baru, okay, dia boleh submit di bawah Kementerian Pertanian lah. And then di bawah Enforcement Division of the Cabinet NHP, kita ada Enforcement Trademark and Copyright Item. Maknanya kalau ada apa-apa aduan berkaitan dengan trademark dan copyright ni, boleh adukan kepada Enforcement Division under Cabinet NHP. So ini saya just nak tunjukkan government bodies under the intellectual properties right in Malaysia lah. So 6 form of IP in Malaysia. Basically kita ada trademarks, copyright, patent, trademark. So hari ni kita akan go into deep what is a patent actually. Okay. So kalau ada soalan, perempuan atau boleh just tanya je dalam kita punya chat ni. Okay, so sebelum saya ulas dengan lebih lanjut apa itu patent. So sebenarnya dulu, okay, patent system ni dah wujud lama dah. Okay, dah wujud lama dah pada tahun 510 Masihi ke apa tahun ni kan. Jadi masa dulu-dulu is a leader kat situ, macam pemimpin-pemimpin pada zaman Greek dulu. Okay, dia sebenarnya nak motivate others lah, nak motivate dia punya cooks tu, dia punya chef tu untuk work hard and then compete among each other, okay, supaya mereka dapat hasilkan satu ciptaan ataupun resepi masakan yang terbaik di kalangan mereka. So during that time, okay, siapa-siapa je inventor yang dapat hasilkan satu ciptaan masakan yang terbaik, okay, pemimpin dia akan bagi satu commercial profit lah, okay, kepada apa orang kata, dia akan recognize dia punya hard work of the invention tu. Okay, so aim dia memang untuk motivate people to have an innovation, to have the activity of innovate. Okay, so dia adalah sama juga dengan our main aim of the today's patent system. Memang patent system sebenarnya kita nak encourage orang lain untuk kita inovatif, untuk kita lahirkan banyak invention-invention yang baru. That's why kita pentingkan sangat memang patent kena baru di dunia. So ini macam mana kita flashback baliklah all the patent system. So kalau kita tengok dulu-dulu, antara patent yang paling awal lah pada tahun 1617 dulu, ini daripada European Patent Database saya ambil ni. Okay, dulu-dulu dan nowadays bila you innovate, okay, you dapat insentif. Insentif dalam bentuk grant protection by the government. And then you have to share your knowledge, okay, in terms of incentive to share knowledge. Kita akan publish tu punya invention in detail so that the public ataupun rakyat-rakyat ni boleh study, okay, boleh upgrade apa saja kind of new technology untuk buat improvement. So siapa yang buat improvement baru, dia boleh dapat patent, dia boleh dapat perlindungan. Okay, yang pentingnya kita nak motivate others untuk buat creation ataupun new creation of innovation. So what is patent? Okay, kita dah cerita tadi, kita dah tahu pasal patent, okay, pasal IP, dan kita nak tahu sebenarnya patent ni apa. Patent ni orang sebut adalah sebagai, kalau dalam bahasa aktanya, dia adalah exclusive right. Kita bagi eksklusif ataupun hak pemilikan eksklusif yang granted by the government to the invention, to the inventor for your invention lah. So term of protection dia lebih kurang 20 tahun daripada filing date. Okay, subject to the payment renewal every year. Okay, so kalau patent protection ni sebenarnya patent adalah macam some sort like agreement lah. Okay, agreement dengan kerajaan ataupun dengan badan berkanun yang handle IP ni. Kita akan beri protection selama 20 tahun kepada inventor, and then dalam masa yang sama inventor kena disclose lah dia punya patent tu so that orang lain boleh tahu apa teknologi yang terkini,
apa improvement yang you all dah buat. Okay, so that orang boleh belajar, orang boleh discover new things, and then daripada new thing tu dia improvekan lagi. So that's why bila lagi banyak pattern, lagi improve sesuatu negara ataupun sebuah masyarakat tu lah, sebab ada banyak cipta yang akan dihasilkan. Okay, dan dia adalah macam social contract lah, some sort like social contract implicit lah sebenarnya dalam patent system. Maknanya you reveal the invention, then you get the exclusivity. Okay, so that others can learn from it and then improve upon it. Okay. Baik, ada soalan yang kat sini. Okay, saya jawab mana yang saya dah nampak ni. Assalamualaikum Puan, adakah dibolehkan kita hasilkan copyright dahulu kemudian akan patent untuk produk yang sama? Dan soalan kedua, jika saya sudah publish ke dalam jurnal, status patent saya adakah akan terganggu? Okey, benda yang ini dia adalah dua perkara yang berbeza lah. Copyright adalah satu benda, patent adalah satu benda di lain-lain protection. Okey, saya akan sentuh dengan lebih lanjut. Okey, macam mana you nak protect copyright dalam masa yang sama nak protect patent juga. Okey, untuk yang soalan Puan ni tadi daripada soalan Tuan Muhammad Hafiz ni, maknanya kalau adakah kita boleh hasilkan copyright dahulu? Okey, yes, kalau nak daftar copyright ni as anytime you boleh hantar copyright, tak ada masalah. Tapi kalau nak daftarkan patent pula dalam masa yang sama, okey, kita bagi tempoh macam grace period kepada owner untuk dia filekan patent dalam masa setahun daripada first you publish you punya copyright. Sebab copyright ni mengikut kepada tarikh kita publication, betul tak? Okay, kalau kita tarikh kita publication, maknanya mungkin kita update ke dalam journal ke, update ke dalam IEEE, kita buat satu kata artikel kepada website dan sebagainya itu dalam teknologi. Okay, bila kita dah publish, so Puan ataupun Tuan ada masa dalam tempoh setahun, iaitu kita panggil grace period. Saya akan cover dalam kita punya slide lepas ni. Then lepas tu baru Tuan boleh submit untuk patent. Maknanya dalam masa setahun tu mesti kita submit patent. Kalau tidak, dia akan dikira sebagai void you punya novelty. Okey, baik. So patent adalah hak eksklusif yang kita beri kepada reka cipta sama ada produk ataupun proses. Jadi penting ialah kita nak tahu dia adalah sesuatu produk ataupun dia adalah mesti sesuatu proses yang menghasilkan cara baru untuk membuat sesuatu penyelesaian teknikal kepada sesuatu masalah. So bila kita dapat exclusive right ni tadi, kita akan halang orang lain. Kita boleh halang orang lain daripada menggunakan patent kita, menggunakan produk kita, daripada orang tu menjual, menggunakan ataupun manufacturing our products. Okey, sama macam rumah tadi. Okey, kita boleh ikat dia, maknanya kita boleh lock kita punya property in term of IP ni tadi daripada orang lain tiru kita punya hasil. Okay, dan kalau ada je orang infringe kita punya produk, dan masa tu kita boleh ambil tindakan mahkamah lah. Kita boleh ambil tindakan atas akta-akta yang tersebut. Okay. Baik, ini adalah Patent Act kita, Patent Act and Regulations. So, function of the patent. So, menjawab kepada soalan saya yang tadi, okay, di mana kita punya persepsi ialah bila kita nak protect invention, dia ada satu komponen yang different. Okay, dia adalah komponen yang different dengan IP-IP yang lain. Okay, sebagai contoh, kalau kita nak protect literary, musical, artistic work, itu bawa copyright. Macam soalan Tuan tadi, okay, Tuan tanya pasal copyright, maknanya kalau Tuan hantar untuk copyright, bermakna Tuan hanya protect dia punya sebab protection lain-lain copyright ni dia akan protect dia punya expression of works. Maksudnya bila Tuan hasilkan mungkin dia punya interface layout ke, ataupun mungkin dia punya manual, dia punya skrip ke, ataupun dia punya buku, ataupun dia punya artikel yang berkaitan dengan produk itu, iaitu di bawah copyright. Okay, dia just protect dia punya literary saja, dia punya artistic work saja, dia punya orang kata hasil terjemahan daripada apa yang kita tulis saja. Itu saja dia punya protection. Dia tidak protect scope of the invention. Okay, it's different. Dia tidak protect kepada scope of functionality of the product. Itu dia tak protect. Dia cuma protect expression work sahaja. Itu copyright. And then protecting of the shape and article of the product tu, ini falls under the Industrial Design Act. Maknanya dia protect whatever yang berkaitan dengan shape of the article. Maknanya yang kita nampak appeal to the eye. Maknanya kalau Tuan tadi ada produk contoh pen ni, so dia akan protect dia punya luaran sajalah. Okay, luaran dia punya design dia tu. So that's why dia akan protecting dia punya shape configuration ataupun ornamental, dia punya patterns ke, dia punya pattern PATTR, dia punya corak-corak tu. Yang itu saja dia akan protecting in regards to the industrial design. Tapi dia tak akan protect dia punya how it works. Macam mana mechanical pen ni, okay, ada spring apa semua dekat dalam tu, dia tak protect yang itu. Function dia tak akan protect. And then kita ada juga trademark. Of course kita akan bagi nama, brand name kepada produk kita. So yang ini under Trademark Act, Trademark Registration. So ini akan menjawablah kepada persepsi kita tadi. In reality, patent sebenarnya tak sama dengan yang lain-lain tu. Dia adalah melibatkan invention. Okay, so kita dah tahu apa yang kita tahu
secara orang kata ringkas yang berkaitan dengan patent dengan IP, macam mana kita nak bezakan. So now saya akan terus masuk kepada criteria of the patent itu sendiri. Okay, untuk dapatkan patent to be granted ataupun untuk apply for a patent to be orang kata grant lah, okay, untuk dapatkan patent ni lulus, dia ada kriteria dia. Okay, yang pertama saya akan sentuh dalam 6 bab ini, iaitu yang pertama adalah meaning of the invention itu sendiri. Apa yang dikatakan invention? Sebab dah tahu tadi kan, patent ni adalah relate to the invention. Okay, patent dia protect invention. So what is the invention? So kita kena tahulah what is the meaning of the invention. Semua ni ada dalam kita punya akta patent ini. Okay. And then kita ada patentable invention. Okay, setiap invention ni boleh dipatentkan. Ada juga invention, okay, yang tak boleh dipatentkan. Okay, non-patentable invention. Yang ini falls under section 13 dalam kita punya Patent Act. And then kita kena tahu syarat penting untuk patent, kriteria dia kita kena, that's kata produk ataupun invention tu mestilah baru di dunia. It's a novelty. And then kita kena tahu juga, and then tak lengkap dengan novelty, dia mesti fulfill dia punya inventive step criteria pula. And then the last criteria untuk dapatkan patent, dia boleh di industry applicable, maknanya boleh diindustrikan, boleh di mass produce. Okay, kita akan sentuh dengan lebih lanjut 6 topik ini saya akan ulas. Okay, so apa itu patentable invention? Okay, patentable invention, kita tengok definisi di bawah section 12 of the Patent Act, itu invention ni kita katakan adalah idea, okay, idea pada seseorang inventor, okay, macam tuan-tuan dan perempuan lah, tuan-tuan ada idea untuk dapatkan satu solution ataupun solusi kepada specific problem in the field of technology. Maknanya idea kita besar, okay, kita dapat idea sangat besar, sangat luas. Idea dia mungkin is a writing instrument ni lah, okay, contoh ada device untuk menulis. Idea dia ialah supaya saya boleh tulis, bila saya tulis, dawat saya itu tak hilang, dia kekal kat dalam tu. Contoh ya, idea tu besar. So to be a solution to a specific problem, bila kita tengok a specific problem dekat sini, ini yang dikatakan invention. Maknanya you akan perkenalkan satu orang kata langkah-langkah ataupun satu orang kata steps ataupun you create something new daripada idea ni tadi untuk dapat satu device ataupun satu produk ataupun satu proses yang boleh menyelesaikan masalah yang tadi. Okay, menyelesaikan masalah tadi. Bermakna bila you ada invention, okay, you akan realize kat situ step by step lah macam mana nak dapatkan dakwat yang kekal selama-lamanya, takkan padam. Okay, contohnya daripada sebatang pen, itu idea dia. Jadi how it works tu lah adalah invention. So it's very specific solution and it may relate to the product ataupun process. So example yang kat sini, produk yang kita consider dia sebagai it's not considering as an invention lah. Maknanya kalau just produk ni ada artistic work dekat situ, okay, dia ada attach ni macam ni kan. Ini contoh yang macam ni bukanlah invention, okay, bukan, tak ada invention dekat sini. Unless kalau botol ni you buat something yang menyelesaikan masalah, mungkin dia boleh bawa, dia ada thermal control ke dekat botol tu, dia boleh kontrol panas, kontrol sejuk dia. So sensor yang dekat situ, yang itu kita patentkan. Okay, dia punya luaran tu mungkin jatuh di bawah copyright ataupun jatuh di bawah industrial design. Okay, it's not a solution in the field of technology, therefore it is not an invention. So bila kita sebut sebagai invention, it's a very orang kata technical means for solving a problem. Maknanya you ada problem, it's very specific problem, then realize the invention, then comes your invention. So you dapat invention daripada problem you. So banyak-banyaklah macam-macam innovation yang kita nampak macam mana you nak buat hanger pun. Memang produk semua dah ada kat sekarang ni. Tak ada produk yang tak wujud. Melainkan mungkin vaksin COVID lah. Okay, itu baru di dunia kan. Tapi yang lain semua dah ada. I believe that memang sekarang ni macam-macam. Kalau dulu handphone memang besar, nowadays pun dah makin kecil. Okay? Macam-macam teknologi lah. Semua ni adalah teknologi yang dah ada. Okay, dulu zaman-zaman disket, saya merasa lah disket, nowadays dah USB drive. Okay? Dan sekarang pun dah ada Google Drive. It's a cloud storage, kita panggil cloud storage, Dropbox semua tu. So macam mana dia makin improve cara the way that you solve the problem, the way you nampak masalah-masalah yang tertentu. So ini yang melibatkan patent, is technology. Okay, yang memudahkan kehidupan kita sehari-hari lah. Okay, and then patentable, next kita akan tengok kepada patentable invention. So patentable invention in a specific way, dan kita katakan dia adalah sebagai technical solution to a very specific problem. So yang ini, macam ini contoh ni, ada patent daripada US patent ni, dia buat cover, umbrella cover. So dia bukanlah buat umbrella tu, okay, dia bukan buat cover, tapi dia buat umbrella cover yang boleh
staggered dia punya cover tu. Okay, maknanya kalau you nak guna, you just bawa je ke top tu, and then bila you nak simpan, so that air takkan keluar daripada payung tu kan. Jadi dia boleh cover the whole payung yang basah tu. So the kind of thing, dia melibatkan banyak mekanisme kat sini. Okay, so very specific. You kena bagi tahu lah what is a specific solution kat sini. Itu yang dinamakan patentable invention tadi. And then yang ini pun saya rasa ramai dah tahu dah ni. Mungkin ramai yang pernah attend saya punya kelas sebelum ni. It's a technical solution to a specific problem. Okay, ini bukanlah dia cipta kasut, tapi sebaliknya dia mencipta satu bentuk proses, okay, sistem for method and means for creating anti-gravity illusion. Maknanya very specific solution kepada anti-gravity, nak dapatkan illusion yang anti-gravity tu. So dia buat satu sistem, okay, yang melibatkan shoe wearer apa semua tu kan. Jadi adalah dia punya claim-claims tu. So it's very specific kepada apa masalah yang dia nak. Okay, dia tak boleh buat masalah yang besar. Dia kena spesifik kat mana dia realise that invention dekat situ. Alright. And then now okay, saya tengok sikit soalan yang ada dekat sini. Banyak soalan sebenarnya. Okay. Okay, baik. Yang ni saya dah jawab tadi. Kemudian dapat grant luar untuk saya buat satu produk dan saya okay, yang ini berkaitan dengan ownership ya, Tuan Riza ni tadi, dia dapat grant untuk buat, and then dalam masa sama dia adalah seorang pensyarah yang membuat that kind of uji kaji ataupun produk tu. Siapa yang memiliki, dan of course bila kita daripada kita kaki tangan universiti dan sebagainya tu, memang ownership akan jatuh kepada universiti lah ataupun yang memberi grant itu. Okay. Tapi kalau dapat grant luar, okay, sama ada grant tu ini berkaitan dengan ownership. Ini kena tengok contract act pula. Sama ada universiti membenarkan atau tidak kita dapat grant tu daripada orang lain atau orang-orang luar. Okay, kalau universiti ada hitam putih bagi tahu dan bagi tahu kepada inventor dan sebagainya tu, boleh guna grant dan universiti tidak ada hak untuk claim dan sebagainya tu, then okay, kena ada clear orang kata clear provision ataupun clear agreement lah in this case, supaya kita tahu kat mana grey area, kat mana berapa persen yang kita dapat. Okay, sebab kadang-kadang grant luar ni dia tak nak universiti tahu, sebab kadang-kadang grant tu daripada orang luar. Okay, dia dah dapat budget, dia dah bagi budget kepada kita dan kita yang kena buat invention tu. So yang ni kena clear. I tak boleh nak jawab specifically in way this kind of soalan ni, supaya you kena tahu dia punya hitam putih tu lah. Kena ada satu surat dengan universiti supaya universiti boleh melepaskan pihak tuan untuk dapatkan grant tu, sebab you dah guna bajet daripada orang luar, bukan daripada bajet universiti. So of course ownership tu mungkin akan ada dua ownership, mana tahu kan. Mungkin ownership dengan yang luar dengan yang universiti itu juga. Jadi kena clear yang ni. Yang ni sebab ni melibatkan agreement. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay, yang ni saya akan jawab dari bawah saya punya pattern lah. Di bawah slide-slide saya akan ada pasal software dan sebagainya tu. Okay, now kita back to our slide. Okay, bila kita dah tahu what is invention, kita dah tahu apa yang boleh dipatentkan, then kita ada juga invention yang tak boleh sebenarnya dipatentkan. Ada. Okay. Sebagai contoh yang soalan tadi dia tanya pasal software. Okay, saya akan cover dalam slide saya. So pertama, apa yang tak boleh dipatentkan apabila dia melibatkan discovery, some sort like discovery. Maknanya kalau you discover something material baru, sebagai contoh yang ini, okay, produk ni, dia tidak boleh dipatentkan lah sebab bukan you yang buat. It's come by the nature. Okay, dia datang secara semula jadi. Dia adalah discovery, bukan kita punya produk, bukan kita punya hasil. But then kalau you manipulate that kind of discovery tu, mungkin kita buat satu kasut ke yang menggunakan magnet daripada batu ke apa sebagainya kan, kita buat satu generator, piezoelectric generator to provide converter from the mechanical, from the electricity kepada mechanical. So this kind of thing maybe boleh dipatentkan. Okay, dia akan menghasilkan satu kinetic energy. Jadi kita tak patentkan dia punya batu ni, tapi kita patentkan dia punya cara untuk menghasilkan arus elektrik yang boleh charge kasut ni tadi. Okay, yang ini boleh dipatentkan. So kita kena clear lah, kita tak boleh pesir benda-benda tu discovery semata-mata. Sama juga dengan scientific theory. Maknanya whatever teori pesir, tidak boleh dipatentkan. Tapi kalau you gunakan that theories ataupun mathematical method ni di dalam produk kita untuk menggerakkan tangan robot, untuk buat satu image processing ke apa ke, menggunakan that kind of mathematical dia punya formula ke apa ke, yang itu boleh. Tapi kita tak claim that
formula, but then we claim the whole system, we claim the whole product of the proses yang terhasil daripada formula itu tadi. Yang itu boleh dipatentkan. So berhati-hatilah. So kita kena tahu kat mana sepadan-sepadan yang boleh dipatentkan, yang tak boleh dipatentkan. Okay. Animal varieties sama juga, yang di Malaysia memang kita ada dalam akta, kita tak benarkanlah whatever yang melibatkan animal varieties is a animal abuse lah kita. Kita tak benarkanlah di Malaysia, tidak ada. Okay, plant variety dia relies under Jabatan Pertanian, yang itu boleh didaftarkan di bawah Kementerian Pertanian. Okay, bukan di MYPO. And then essentially biological process for production of plant or animal other than man-made, semua tu boleh dipatentkan. Okay, bukanlah dia terjadi sendiri, yang itu tak boleh lah. Okay, tapi you ubah, you olah balik, okay, you buat genom baru ke apa semua tu, ini boleh dipatentkan. So ini the kind of yang Malaysia granted lah ini by Korean Advanced Institute of Science and Technology. Scheme pun, method of doing business pun tidak boleh dipatentkan, tidak boleh macam buat BMC, macam mana nak dapat target sale, macam mana nak buat, nak kira gaji apa semua kan, tidak boleh. Tapi kalau dia melibatkan software yang menyelesaikan spesifik masalah kepada situ, bukanlah semata-mata nak dapatkan bisnes ke apa ke, yang itu boleh dipertimbangkan sebagai patentable invention. Okay, scheme, a rule, a method of doing of a perform purely maintain a method act. Macam contoh nak buat satu teori kan, macam mana nak skim cepat kaya, contohnya kan speed reading program, ini tidak boleh dipatentkan lah. Scheme method of playing games, okay, macam mana nak score game, semua tu tidak boleh dipatentkan. Method for treatment of human animal body by surgery or therapy tidak boleh dipatentkan. Method of treatment of human, maknanya you nak buat pembedahan, okay, step-step untuk buat pembedahan tidak boleh dipatentkan. Tapi kalau menggunakan device dia, okay, you nak claim device, you nak claim apparatus yang membantu, okay, doktor-doktor ni untuk buat operation, okay, that device tu, yang itu boleh dipatentkan. Okay, ini contoh-contoh device lah. Alright, so now kita nak pergi kepada novelty. Saya akan habiskan slide saya dulu, nanti saya akan balik kepada soalan lah. Soalan ada banyak ni. Okay, insyaAllah baik. Dan kemudian bila kita dah tahu all the patentable invention, dan kita kriteria yang seterusnya adalah yang paling penting untuk dapatkan patent adalah pertama sekali dia mestilah novelty. Novelty dekat sini adalah newness ataupun benda-benda tu mestilah baru di dunia. Worldwide novelty in term of patent dia dikira sebagai worldwide. Maknanya satu dunia ni benda tu mestilah baru. Tak ada dekat tempat-tempat lain yang pernah buat benda yang sama dengan produk ni. Itu kita kena make sure, very make sure. So macam mana nak tahu, macam mana kita nak make sure that kita punya produk ni adalah novel, okay, dengan cara kita buat searching lah. Kita kena buat searching dulu, kita tengok ada tak orang-orang lain yang pernah buat. Ataupun masa kita start the R&D ataupun start our research tu, kita kena check dulu sama ada benda ni memang orang lain dah buat ke belum buat lagi. Tak pernah buat, kena check semua database satu dunia, tak boleh ada kat mana-mana pun. Itu memang syarat yang paling utama untuk dapatkan patent. Okay, is a novelty. So bila kita kata sebagai, bila kita sebut berkaitan dengan novelty ni, dalam akta kita di bawah section 14, the invention is new if it is not has been publicly disclosed in any form anywhere in the world. Okay, secara ringkasnya saya kata benda ni adalah bila kita kata new, bermakna new ni bila kita kata tidak ada ataupun tidak ada apa-apa yang sama dengan kita, yang sama dengan invention kita. There's no prior art that describe our invention. Maknanya apa-apa yang ada sebelum ni kita akan panggil dia sebagai prior art. Maknanya prior art ni dalam bahasa Melayu apa ya? Carian terdahulu ke? Lebih kurang carian terdahulu. Okay, everything that disclosed to the public anywhere in the world, whatever document. Okay, so apa-apa saja, any publication in any language, itu semua dipanggil sebagai prior art. Sebab ada juga yang nak buat, tiba-tiba buat, rupanya dah ada dekat orang kampung dah guna. Contoh macam kunyit dulu kan ada satu kontroversi pasal produk kunyit tu. Rupanya US dah grant, US dah patentkan benda tu, tapi sebenarnya dekat bila kerajaan apa ni dikata dah ada, dah lama orang guna solution yang menggunakan daripada bahan kunyit tu. So benda tu walaupun tidak dipatentkan, tapi itu adalah publication ataupun benda-benda yang kita kata sebagai prior yang boleh menyejaskan kita punya novelty. Bermakna kita punya produk ni tak barulah. Okay, so macam mana nak dapatkan baru, you kena buat improvement on top of your product ataupun invention. Okay, ini cara macam mana kita nak tengok invention lah. Contoh, this is you, invention you kat sini. You datang MYPO, nak file invention. So kita akan check daripada tarikh filing ni ke belakang, kita nak tengok ada tak dokumen-dokumen yang sama dengan invention kita. Okay, so whatever prior yang everything made available to the public by any means, in written description, oral description, by use, kan, by obviously in any other way, semua tu akan dikira sebagai prior art
before the date of the filing of the application. Okay, apa-apa yang sebelum daripada filing kita di MyPo kita akan consider sebagai perayaan. So itu perayaan lah. So kat mana kita nak tahu perayaan-perayaan ni? Kita tuan-tuan dan puan-puan boleh search di Google Free ataupun Free Patent Database. Dia ada banyak Google ada Google Patent. Yang ini pun actually kita ada specific course yang kita jalankan di MyPo sendiri. Okey, pegawai-pegawai kita yang berpengalaman lah akan ajar macam mana nak buat ataupun strategi-strategi yang digunakan untuk buat searching. Sebab dia bukan simply searching, dia ada strategi-strategi dia yang mana kita tahu kat mana invention kita sebenarnya, kat mana invention kita reside. Okay? Sebab kadang-kadang inventor ni datang pada kita, dia kata invention saya baru, memang saya dah search dah, memang tak pernah jumpa orang buat. So tak semestinya you kena search dulu, you kena tahu dekat mana pattern tu sebenarnya. Okay, kat mana invention tu dia punya area. So all this kind of pattern information database ni adalah mengatakan banyaklah all the R&D efforts ni semua orang kata kadang-kadang mereka buat reinventing the wheel. Mereka buat benda yang sama every time you buat research. Okay, so sangat merugikan lah kalau kita tak discover apa yang ada sebenarnya yang sebelum ni orang pernah buat. So kita daripada apa yang orang dah buat, kita buat improvement sebenarnya. Baru kita boleh dapat very purely apa orang kata novelty tu. Alright. So itu yang saya kata tadi untuk menjawab soalan tadi dia kata bila kita nak filekan apa-apa ataupun kita publish mana-mana dokumen dekat mana-mana website, dekat mana-mana jurnal ataupun artikel, dia ada grace period dia. Untuk Malaysia, okay, dia tak semua negara ada dia punya ni tapi di Malaysia untuk Malaysian memang kita provide lah, kita ada grace period bermakna you kena datang MyPo ataupun you kena file di MyPo dalam masa 1 tahun selepas daripada first publication kita. Okay, bagi sebagai contoh, okay, bila you reveal you punya invention, you commercialize, okay, sebelum jual ke masuk pertandingan, competition dan sebagainya tu, make sure fikir betul-betul, strategize betul-betul sama ada you planning untuk dapat patent ke ataupun tak. Kalau you nak file patent, kena buat secepat yang mungkin dalam tempoh 1 tahun. Kita panggil, okay, kita bagi tempoh grace period tadi supaya dalam section 14 bahagian 2 kita kata benda ni sebagai apa, kita akan disregard you punya disclosure lah. Maknanya kita tak akan ambil kira sebagai perayaan yang boleh kill you punya novelty. Sebab kita tahu tadi pattern mesti novelty, tapi kalau you dah publish awal, kalau you own by your own self yang publish, then kita akan disregard benda tu, maknanya kita tak akan ambil kira. Tapi provided you kena mention dekat dalam kita punya form 1 nantilah. Okay, iaitu bab filing dengan procedure saya akan cover untuk this kind of untuk sesi yang kali ni. Okay, ini kita panggil grace period. Next, kita ada obviousness. Okay, we come to the end. Okay, kita ada obviousness. Antara kriteria yang paling penting kita kena ambil tahu. Okay, saya just nak simplify je apa yang dimaksudkan dengan inventive step. Sebenarnya obvious ni berkaitan dengan inventive step. Okay, maknanya inventive step adalah apa-apa invention ataupun produk yang you hasilkan, yang tuan-puan hasilkan, mestilah invention tu tidak obvious kepada person skill or ordinary skill in the art ataupun orang kata posita person having ordinary skill in the art tu lah. So dia tak boleh obvious, maknanya benda tu mestilah yang tidak mudah orang lain buat. Itu yang senangnya yang kita nak kata. I simplify the word, inventive step ni adalah benda-benda yang tak mudah dibuat. Okay, kalau dia obvious, that means you punya invention ni tak cukup inventive. Okay, tak cukup inventive steps enough untuk dapatkan lulus dia punya criteria of patent tadi. Okay, so you punya invention tu must not be obvious to someone with knowledge, experience in the field of technology, in the same technology. Maknanya kalau you buat pen, mestilah manufacturer pen ni pun tak boleh datang come across idea yang sama dengan you punya idea. Maknanya you boleh hasilkan satu pen yang sangat susah orang lain nak buat. Okay, dia ada step dia. Itu kita panggil sebagai inventive steps. Okay, macam mana nak dapat inventive steps ni? Biasanya obvious tu dia mestilah tidak obvious. That means sebab setiap innovation I very believe that setiap invention ni dia terhasil daripada known arts dengan known arts yang lain, you combine. Okay, contoh you nak buat pen ni, dia adalah terhasil daripada mata pen campur dengan body pen ataupun ada handle pen tu. So dia combination of benda-benda yang dah ada di dunia, betul tak? Okay, itu yang invention ataupun produk yang kita dah buat. But then dia punya new combination tu mestilah ada satu orang kata step further ataupun up step dia tu, iaitu dia ada inventive step. Maknanya macam mana kita nak buat combination tu supaya dia tidaklah semudah itu untuk combine.
okay, untuk combine untuk dapatkan satu new combination. So this thing adalah satu konsep kepada inventive step. Maknanya benda ni sangat subjektif. Even though ataupun kepada examiner itu sendiri pun kita pun kadang-kadang agak susah juga nak ambil masa untuk fahamkan the inventive concept dekat situ. Maknanya kena betul-betul very sure you punya inventive concept kat situ supaya you kena very orang kata kena disclose you punya invention tu in the way that specific, and then dia tidaklah kena orang kata apa, clear and concise dekat. So macam mana sebenarnya step-step untuk dapatkan new combination. Okay, sebagai contoh saya ambil contoh dekat sini. Okay, kita biasalah kita ada clip baju apa semua ni kan. So you nak ambil baju ni, nak kaut baju ni, nak angkat baju kan, satu clip kena cabut, betul tak? Kena buka satu persatu untuk kita take off you punya clothing daripada this cloth pin ni. Okay, jadi dia buat satu ataupun combination produk yang baru daripada situ menggunakan the normal orang kata roller ni, the normal cloth pin ni combine dengan roller. Roller ni memang ada roller lah, roller yang mana-mana memang dah ada. So kita combine dekat sini. So the new mechanism ataupun new combination ni akan menghasilkan satu produk yang baru. Okay, yang ini pun dah dipatentkan di US patented produk. So this kind of invention ataupun inventive concept yang ada dekat dalam new clothespin yang baru akan menghasilkan invention yang kita rasa ada inventive concept dekat situ. Okay, dia baru, tak ada lagi kan, belum ada orang buat dan dia ada inventive concept. So ini yang dipanggilkan sebagai inventiveness lah. Okay, banyaklah contoh-contoh yang kita boleh tengok. Whatever yang you buat combination in terms of IoT products, okay, you buat satu image sensor combine with the internet with the PC apa semua kan. Okay, next, the last criteria yang kita nak tahu hari ini, okay, saya ada sikit lagi masa untuk industri applicable. Yang ini sangat senang lah, dia apa-apa saja produk yang you hasilkan mestilah mass produce. Maknanya boleh diguna, boleh dibuat di mana-mana industri, di mana-mana kilang sebagai contoh. So ini kita punya granting product, okay, I dah habis saya punya slide. So ini adalah proses untuk dapatkan grant, ada dalam kita punya website di MyPo jugalah. Okay, and then this is the fees yang terlibat untuk filekan patent. Dan ini registration proses, saya tidak akan sentuh yang ini. Mungkin insyaAllah akan datang, kita ada sesi yang akan datang untuk kita tahu macam mana sebenarnya proses sistem ni, apa proses-proses yang terlibat sebenarnya untuk dapatkan patent, untuk dapat grant, okay, daripada invention ni. So now kita just baru tahu dekat sini saja. Okay, yang ini semua ni, ini kena tunggu bab lain lah. Okay, so basically I just nak bagi tahu, this is the registration system ataupun proses yang dikendalikan oleh IP Office. So once you submit your application, kita ada examiner, okay, formality examiner, kita ada orang kata patentability examiner yang kita akan examine dia punya all the criteria yang kita dah cover tadi. Then dapatlah registration, then barulah you akan dapat certificate of grant of the patent itself. Okay, so this is a sample of the patent specs. Okay, nak buat spek ni pun ada satu bab lagi. Okay, patent ni memang cerita dia memang banyak, sangat tak habis. Okay, kita ada course khusus juga. Okay, macam mana nak kenal what is the drafting spec dan sebagainya tu. Okay, so ini lebih kurang apa yang you akan submit lah kalau you as a owner untuk submit product of patents. Okay, kita bukan nak tengok produk, but then kita nak tengok you punya patent of specification. This dia punya the way you describe you punya invention, how it works tu. Okay, this is a sample spec yang dah grant. Okay, ini contoh lah. Okay, ni contoh first grant in Malaysia. And then the most important concept yang you kena tahu dalam IP, whatever IP, whatever trademark ke apa semua tu, is a national treatment, territorial or right priority. Ini pun nak ceritanya panjang jugalah. But then apa-apa yang submit di Malaysia, kita akan treat as a national treatment. Maknanya sama. Maknanya kalau kita tak benarkan method of doing business, so di Malaysia tidak ada. So mungkin negara luar ada tapi di Malaysia tak boleh. So whatever you daripada negara mana pun, kita akan treat yang sama. Territorial, bersifat territorial samalah. Whatever IP, you kena daftar dekat negara mana yang you nak daftar, nak lindung protection sahaja dekat negara tu je yang kita daftar. Maknanya kalau nak daftar di Malaysia, of course you kena daftar di Malaysia. And then kalau nak daftar benda tu di produk mungkin di Indonesia, you kena datang ke IP office di Indonesia, daftarkan dekat sana pula. So dia bersifat protection tu territorial. Okay, and then dia ada rights of priority lah. Of course you boleh file the first filing date tu. Okay, the basic patent system in Malaysia, first to file concept, maknanya you are the first one yang file di Malaysia.
file di MyPo, so you akan dapat the first to file. Maknanya you dapat first filing lah kat situ. Orang yang datang kemudian, dia kemudian. Okay, first to file. Open for public inspection, maknanya kita boleh review your patent related publication after the 18 months of the publication. Substantive examination, yang ini dia punya processing of macam mana kita dapatkan grant tu lah. So sedikit tips daripada saya, you have to understand you punya technical field or whatever industry needs. Okay, you have to conduct the state of the art search dulu, then you improve daripada projek-projek yang you jumpa tu, you improve, then you start to invent, you start to buat some sort like R&D punya activities, and then you conduct sekali lagi project search sama ada yang inventiveness ataupun inventive concept itu new ke tak new. Okay, you conduct lah whatever freedom to operate. So ini pun banyak juga topik kat sini. Okay, and then dari situ you dah confident, baru you boleh draft the patent spec. Okay, you dah patent spec, then baru boleh hantar dekat MyPo. Dan lepas tu, once you dah hantar ke MyPo, anytime dari situ you boleh commercialize. You tak payah tunggu dapatkan grant patent ke, tak dapat grant ke, lulus ke tak lulus ke, tak payah tunggu. You just terus boleh commercialize you punya invention. No problem at all. Maknanya you dah boleh, maknanya protection tu dah berjalan, cumanya tak dapat grant lagi. You tak dapat lagi kelulusan. Okay, sekiranya belum lulus ataupun tak lulus, then tak apalah, you dah dapat return of investment. Maknanya you dah jual, you dah commercialize, you dah dapat return profit kat situ, so tak ada masalah. Cumanya patent pending. That's why bila you nak, kalau in case bila ada case infringement case ke apa ke, mungkin you perlukan cepat, you boleh expedite you punya application dekat MyPo. Okay, so and then of course you boleh file another IP trademark, another IP component like trademark industry design. So dalam satu produk, I buat conclusion dekat sini, you boleh ada semua komponen-komponen of IP protection. You boleh trademarks, you boleh daftar your design, you boleh daftar your patent rights, IC layout design dan copyright of course. So dalam satu produk sebenarnya ada banyak IP yang boleh daftarkan, but with different protection. Okay, the scope of protection itu berlainan. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. You boleh hover our website, ada pattern dekat situ, and then kita ada sedikit kalau tuan-tuan dan perempuan boleh just scan kita punya QR code ni untuk dapatkan form soal jawab, soal selidik. So saya rasa itu saja daripada saya berkaitan dengan pattern. Terima kasih atas perhatian anda. Thank you for your all kind of attention. So saya akan terus pergi kepada soalan. I finish on the dot. Okay. Okay, boleh saya pergi pada soalan satu persatu. Ada yang saya dah jawab tadi. Okay. Dekat soalan sini, hasilkan copyright. Okay, ni saya dah jawab tadi. Okay, grant pun saya dah jawab tadi. Salam puan, for product example game app, does it apply copyright, character design, then patent and IP sekaligus? Okay, patent PATENT. Okay. Soalan yang pertama ni, dia kata dia ada produk daripada game, daripada application apps tu untuk games. Okay, does it apply under copyright dengan character design? Okay, dia ada semua sebenarnya. Okay, you boleh apply dua-dua. Okay, you boleh apply dua-dua. Sebenarnya untuk apps tu sendiri sebenarnya dia adalah software untuk gaming software kan. Tapi kalau gaming software tu ada satu specific solution. Okay, kita recall balik apa yang saya dah bagi tahu macam mana kita nak kenal invention. Okay, kalau dia melibatkan invention, dia ada specific problem dekat situ. Game app tu mungkin apa? Dia boleh apps tu boleh game lebih laju ataupun game tu ada performance yang luar biasa. Okay, dia ada solution, you kena cari satu solution kepada apps tu. Bila ada solution that akan ada masalah and dia ada solution dekat situ, then baru apply boleh kita consider sebagai patent lah. Okay, tapi kalau dia software semata-mata, software dia akan kata di bawah copyright. Okay, character design. Ya, itu boleh di bawah copyright. Then IP patent. Patent tengok pada solution. Apa solution yang dia selesaikan dalam apps tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi nanti you akan claim sebagai method lah. Okay, method of improving performance of the user contohnya. You tak boleh kata game. Game, kalau cara nak main game tak boleh. That one akan jatuh ke bawah, fall under dia punya method invention. Kena hati-hati kat situ untuk game. Tapi you buat pick up satu specific invention, specific solution, mungkin upgrade performance. So you concentrate dekat upgrade performance tu lah. Itu boleh consider sebagai patent. Tapi dia punya source code dia, whatever source code yang terlibat, software dia, semua tu bawah copyright. Itu boleh daftar copyright. So boleh buat dua-dua sekali. Okay. Dan berapa lama di bawah akta, sign copyright duration
if I know copyright have been duration, have duration be copyright. Okay, ya betul. Kalau copyright itu dia punya copyright, protection copyright lah 50 tahun. Apa ni, sepanjang umur hidup kita plus 50 tahun selepas kematian kita, itu copyright punya term protection. Tapi kalau untuk patent, starting from the first filing dekat MyPo, 20 tahun kita dapat perlindungan untuk patent. Dan biasanya kadang-kadang ada juga yang apply for the UI generation. Okay, kita depends pada you lah. And then may I know, okay, daripada Puan Oke ataupun Cik Kau ni, dia kata, may I know when the patent agent training as I mentioned will be resumed again. Oh, yang ini kena check our website lah. Ni saya tak ada jawapan untuk yang ni. Memang pada sekretariat kita, selalunya patent agent, kalau tahun-tahun sebelum ni kita buat 2 kali setiap tahun. Okay, 2 kali setahun. Tapi yang ini, ni time COVID ni mungkin I tak sure. Tak dapat nak buat exam lagi sebab SPM pun baru start semalam kan. Yang ni exam ni buat online takut open book pula. So it depends pada kita punya sekretariat nantilah. Just check our website untuk dapatkan dia punya updates. Okay. Salam Puan. Okay, daripada Miss Lo or Cik Lo Puan, what is the function of the inventor in a patent after the patent granted? Only the applicant owns the right to use a patent, right? Okay. Ya, dalam application patent dia ada dua. Satu applicant, satu dia punya inventor. So dua-dua pun ada rights juga. That's why kita ada statement of justifying right tu. Kita kena justify who owns the patent. Okay, who is the applicant of the patent. So applicant of course dia ada rights kepada patent. Okay, kalau universiti ada rights kepada patent dia lah. Alright. So sama function dia. Memang cumanya inventor dia ada persen dia lah. Mungkin universiti boleh bagi percentage mungkin 20-80 ke. Kita tak tengok dia punya percentage of the agreement ke. So function dia sama. Okay, inventor dengan applicant tu. And then sekarang Puan, boleh tak conduct patent search? Ya, boleh. In fact sebenarnya I dah ada few patent search training sebenarnya, tapi by internal punya invitation lah. Maksudnya ada sebelum ni, tahun-tahun lepas pun kita dah start buat online patent searching. InsyaAllah saya boleh cuba, mungkin Miss Lau ke ataupun Cik Lau boleh Lai Chi Kong boleh propose pada kita punya sekretariat, okay, untuk adakan patent searching course pula lepas ni. Okay, katakan daripada Cik Riza ataupun Puan Riza katakan saya sudah mencipta satu produk, tapi tanpa saya ketahui ada pihak lain dah buat dan patentkan. Bagaimana dengan produk saya? Adakah salah walaupun saya buat sendiri tanpa tiru mana-mana produk lain? Okay, kalau saya dah cipta satu produk tapi ada pihak lain pun buat benda yang sama. Okay, yang ini sangat-sangat orang kata you have to be careful sebab banyak berlaku kes macam ni di mana bila dia buat satu produk, dia tak daftarkan produk tu dekat MyPo. Itu yang bahaya. Satu, yang pertama. Maknanya kalau dia tak daftar di MyPo, dia tidak ada bukti yang mengatakan bila dia buat produk tu. Okay, bila dia buat produk tu ataupun di mana protection yang dia boleh dapat. Dia tak ada protection dekat situ. So bila tak ada protection, anybody ataupun pihak-pihak ketiga yang lain boleh, tak ada masalah untuk tiru you punya produk. Sebab you tak daftar, you tak register. Unless okay, yang kedua, unless bila you daftar dengan MyPo, okay, bila once you lock you punya protection dengan MyPo, then you dah ada confidence kat situ, you ada keyakinan that produk you dah didaftarkan. So bila daftar, kita boleh ambil tindakan lah kepada orang-orang pihak ketiga yang melanggar produk kita. Okay, sorry. Okay, daripada Encik Syed Hafiz, adakah idea boleh dipatentkan? Yes, patent sebenarnya, IP memang sebenarnya datang daripada idea. Contoh macam mana umbrella cover tadi, saya tak buat lagi cover umbrella tu, tapi saya tahu itu boleh direaliskan. Bolehkah saya meneruskan? Yes, boleh, dengan syarat you kena ikutlah kriteria untuk dapat patent tadi. Maknanya kena tahu cover tu baru di dunia. Okay, contoh kalau macam yang Japanese punya produk tadi, US granted patent umbrella cover tadi kan. Okay, you kena buat lain daripada umbrella cover tu. Okay, mungkin buat new umbrella cover. You kena buat study sikit, buat research sikit macam mana nak buat new umbrella cover. So kalau dia kalau dia comply dengan kita punya criteria of patent, novelty, inventive step, then tak ada masalah, insyaAllah boleh dapat patent. Yes, boleh direaliskan. And then saya sudah filingkan patent pada company. Saya sudah filingkan patent pada company dan sudah ada filing number. Yes, okay. Tahniah pada Encik Syed lah. And then patent agent dah daftarkan claim dan lain-lain. Adakah itu sudah declare protected atau kena capai tak? Yes, kena dapatkan dulu filing date number di MyPo. Okay. Kalau dah filing menggunakan company, agent, I believe that this is an agent patent lah.
Okay, you kena tanya agent tu dah dapat PI number ke belum. Kalau dah ada PI number daripada MyPo, then you dah dapat straight away, dah dapat protection dah. Dah start kira protection 20 tahun daripada filing date tadi. Dah boleh start commercialize. Just tunggu untuk dapatkan CJ granted saja. CJ granted ni biasanya, okay, ada juga yang keliru. Apa beza patent pending ke dengan patent granted kan? So patent granted ni kalau dah dapat CJ, maknanya CJ ni kita dah ada kuasa lah. Kita ada hak untuk kita kata saman orang ke nak apa? Nak bagi tahu ataupun nak bagi public aware ke orang, okey, macam banyak juga produk lain yang orang buat iklan dalam surat khabar kan, dia bagi tahu yang dia bagi pemberitahuan lah di mana produk ni dah didaftarkan, dah dapat granted patent. So jangan simpi-simpi orang boleh tiru lah, right? So itu gunanya untuk kita bawa kepada court, bawa kepada invalidation court ke apa ke, kita nak apa yang melibatkan litigation, yang melibatkan proses undang-undang, dia kena ada patent granted. Itu tujuan. Macam contoh kita beli kereta lah, kita dapat grant kereta kan. So bila dapat grant tu, kita dah boleh buat lah, kita boleh bawa nak saman orang ke apa, kita tak masalah dah. Kalau orang yang minggu. Tapi selagi tak dapat grant tu, susah sikit lah. Okay, cuma apa yang kita boleh buat, kita just bagi tahu out of record lah, kita bagi tahu kita dalam proses untuk dapatkan filing, untuk dapatkan granted patent daripada MyPo. So benda ni dah filing date, dah dapat filing lah. So dah tak ada masalah. Okay, dah boleh commercialize, tapi kita just bagi warning kepada pihak yang peniru lah jika ada. Okay, selagi belum dapat granted certificate of grant patent tadi. Okay, daripada Encik Kam lagi, if a product confirm no, other people have invented the concept of myself. Okay, macam mana kita confirm tu? Kita kena buat search dulu tak sure juga ni, tak semestinya. But if I publish the invention article or research journal for more than 1 year, this automatically disqualify me from the patent. Yes, betul. Kalau kita dah publish journal tu lebih daripada setahun, automatically dah disqualified dia punya novelty. Maknanya benda tu dah dikira sebagai tak novel lah. Sebab macam apa ni, contoh saya lah pengalaman examiner memang kita search jurnal-jurnal ni juga. Kita tengok IEEE semua. So berhati-hatilah. Once kita dah publish journal kita, make sure dalam masa setahun tu, I dah bagi tahu tadi, grace period kita mesti kena file dalam masa setahun daripada grace period. Okay, then baru boleh dapat novelty punya void tu. Okay. Kalau tidak, okay, mungkin kita buat top up, kita buat kata improvement daripada research journal yang kita dah publish. Okay, mungkin research journal kita just abstract saja. Okay, you tak disclose everything lagi, betul tak? So bear in mind, kena hati-hati whatever you nak disclose pun, sebenarnya kalau you ada plan in mind that you memang confirm nak apply patent, okay, you make sure you tak publish kalau memang you dah kena publish, okay, tapi you kena make sure lah you jangan publish everything. You jangan disclose semua sekali. You kena disclose sikit, 10% je info, contoh. Okay, mungkin dia punya gambar luar je, tapi di dalam dia macam mana how it works tu, you jangan simpi cerita lagi. Okay, you jangan simpi. Itu I punya tips lah. Okay, nak selamat nak selamat. Sebab you dah plan untuk patent, cuma tak buat lagi, tak sempat kan. So kalau terlebih daripada setahun pun, kira selamat lagi lah, sebab artikel yang you buat tu pun tak fully disclose. Mungkin boleh dipertimbangkan kat situ. Okay, so tak semestinya, tapi bear in mind, lebih baik you protect dapatkan filing date dulu, lebih selamat bila you nak disclose ke nak buat apa-apa, lebih selamat. Okay, and then daripada Puan Susan Benedict, okay, bolehkah kita memohon patent yang kedua selepas patent pertama dia yes, tak ada masalah. Patent kedua itu adalah yes, of course boleh, tak ada masalah. Kita alu-alukan banyak-banyak patent di MyPo. Okay, and then daripada Puan Suzy Ismail, Puan boleh ke tengok fee charge tadi. Okay, oh right, nak tengok fee charge sekejap Fee charge ni yang ini, tapi I tak cover lah macam mana processing dia lagi. Mungkin next punya kelas lah. So ini basically kita punya form 1. Okay, untuk filekan patent dia melibatkan form 1, form 22 untuk statement of justifying yang you ada the owner untuk patent tu, and then form 17 kalau you gunakan patent agent. Kalau tak guna patent agent, yang tak adalah form 17 ni. And then form 5, you have to request for the substantive examination. Yang ni harga dia 1,100. So untuk form 1 260, untuk manual untuk form 5 1,100. So overall cost lebih kurang dalam tak sampai 1,500 pun. Okey, lebih kurang 1,500 lebih sikit. Okey, untuk fee untuk filing patent. Cuma yang mahalnya mungkin untuk menghasilkan dia punya patent spec itu sendiri. Okey, mungkin nak hasilkan patent spec.
macam ni untuk hasilkan patent spec ni, yang ini mungkin ambil masa ataupun ambil kos sikit daripada pihak patent agent ke. Okay, kalau puan memang boleh buat sendiri, tak ada masalah lah. Tapi I believe that memang tak ada orang yang mahir lah, melainkan dia memang ski person yang memang buat patent spec ni. Sebab patent spec ni dia technical jargon plus the law jargon tau. Dia memang you kena betul-betul master kita punya, kalau boleh nampak kat sini, boleh master, kena master betul-betul kita punya apa, Patent Act punya akta ni. Alright. Okay. Sekejap Okay, sekejap saya back to the answer lagi. Oh, kat sini pun ada juga. Okay, sekejap satu-satu ya, banyak soalan ni. Puan Syuhada, ada question dekat Q&A tu. Ada itulah saya baru tengok chat. Chat pun ada sikit lagi soalan. Saya habiskan chat dulu macam mana? Boleh pun. Saya Kita bagi lagi dalam 10 minit kot. Okay, baik. Alright, so dah habis fee and then daripada Mr. Tan, saya ada sebuah produk yang betul-betul masa depan, malangnya masih dalam proses pengujian dan boleh foto, yes, boleh patentkan, tapi dengan syarat you jangan disclose lagi lah. Okay, start even though sebenarnya idea tu pun tak payah ada produk pun tak apa, tak ada masalah. You just boleh fikir untuk patent. Okay, start to looking for the patent specification drafting, then dah boleh terus file. And then by the time you punya patent dapat granted Mr. Tan, you dah boleh commercialize you punya produk bila dah siap. Tak ada masalah. Okay. And then bila exam, okay, ini ada jawab tadi, puan boleh start share slide. I rasa nanti sekretariat akan bagi daripada Encik Ahmad Izham Hifzan. Salam puan, misal kata saya ada buat inovasi mengenai thermal gun dan semua benda di dalam thermal gun tersebut cuma menggunakan bahan plug and play. Okay, yang ini kena tengok balik criteria of the patented, criteria of granted patent tadi, di mana mestilah novelty. Okay, the whole invention tu mesti novel, and then dia melibatkan langkah-langkah mereka cipta. Kalau setakat simply plug and play DIY punya benda kan, tak boleh jadi patent lagi. Dia kena ada langkah mereka cipta. In case unless kita ada another optional di mana dia ada UI. UI ni maksudnya utility innovation, maknanya patent-patent yang simple, yang petty pattern. Ini I tak ada cover tadi kat situ. Maknanya dalam slide itu tak ada. So utility innovation ni pattern yang simple pattern yang tidak melibatkan inventive steps, mungkin dia baru di dunia. Itu boleh di consider sebagai untuk apply for the patent lah. Okay, tapi kena pastikan betul-betul kriteria tadi memenuhi ataupun tidak memenuhi. Okay, baik, daripada Puan Aisyah, kalau di urutan menggunakan krim dan ubatan boleh dipatentkan tak? Ini termasuk dalam kita punya non-patentable invention, maknanya method of treatment human body. Maksudnya tak boleh, melainkan kalau you buat devices on teknik urutan, maknanya menggunakan device. Okay, kalau guna krim ke samalah, maksudnya you punya teknik tu tidak boleh dipatentkan, tapi mungkin krim tu boleh dipatentkan, ataupun dia punya device ataupun apparatus yang ada masa teknik urut tu, device pun specific device tu boleh dipatentkan, ataupun krim tu boleh dipatentkan. Itu boleh. Okay, tapi teknik tak boleh lah. Okay, daripada Puan Siti Aminah, bagaimana kita nak tahu apakah jenis pendaftaran yang sesuai? Okay, yang ini I dah cover tadi, dalam semua produk sebenarnya ada semua. Okay, ada semua. You boleh tengok balik dekat sini, okay, kat mana trademark untuk brand name, design untuk dia punya luaran sahaja, patent untuk dia punya final. Okay, saya menjawab lah. Daripada Mr. Chan, Mr. Spi boleh dipatentkan. Okay, ni ada juga, confuse juga kat sini. Dulu-dulu adalah keluar artikel apa ni, nak resepi, nak patent kan resepi asam pedas Melaka dulu-dululah. Okay, dan kita dapat juga sebenarnya, kita dapat permohonan resipi asam pedas tu. Okay, cara dia macam mana dia tumbuk apa, cili, bawang, belacan semua campur. Okay, sebenarnya resepi ni boleh ada trade secret. Okay, kalau you rasa you tak nak patent, you buat trade secret. Tapi macam secret recipe, secret recipe. Macam contoh Coca-Cola, macam contoh apa KFC kan, dia orang semua tu trade secret. Tapi kalau you nak dapatkan patent, you kena olah resepi tu jadi technical. Okay, contohnya ada ke apa ni, resepi buat sos. Okay, macam mana dia combine, dia chemical punya ingredients tu. So you kena jadikan dia technical form. Okay, kalau you boleh convert dia sebagai technical form, what is the ingredients, chemical ingredient yang terlibat, ataupun ada suhu-suhu dia, kena bagi dia technical, then itu boleh dikonsider sebagai resipi yang boleh dipatentkan. Tapi kena bagikan dia technical. Alright, grace period daripada Encik Muhammad.
Grace period hanya untuk publication saja atau termasuk copyright atau IP. Grace period ni untuk patent. Okay, untuk IP pun ada grace period, tapi trademark dengan copyright tak ada grace period. Okay, dia pada komponen IP yang berbeza-beza. Okay, daripada Cik Tek Iguan, bidang social science, adakah modul atau manual? Alright, kalau modul manual ni saya boleh simplify dia sebagai copyright sahajalah, tidak ada pattern untuk modul ataupun manual. Melainkan modul ni you boleh buat dalam bentuk technical, okay, yang melibatkan penyelesaian masalah, okay, ada melibatkan formula ke apa macam itu mungkin boleh consider sebagai pattern untuk produk. Alright. So saya habis kepada chat, saya akan pergi kepada Q&A. Okay, ada 14 soalan kat sini daripada Encik Muhammad Selamat Madum. Adakah skop pattern tumbuhan yang menjadi fokus ataupun sasaran waktu ini memandangkan meningkatnya permintaan kepada pelbagaian jenis doan kuantiti tumbuhan dalam era COVID? Oh, ini sebab nak buat tumbuh-tumbuhan apa semua kan? Yes, tak ada masalah, boleh. Cumanya dia bukannya plant and variety. Okay, kita tak boleh orang kata, okay, katakan ada satu pokok yang boleh menyembuhkan COVID, contohlah sebagai contoh kan. You buat satu tanaman, okay, you buat research, combine pokok tomato campur brokoli, dapat tumbuhan yang baru. Contohlah, jin yang ni campur jin ni jadi tumbuhan yang baru. So yang variety tu tak boleh under pattern. Okay, yang itu bukan under pattern tapi itu under Kementerian Pertanian. But then dia punya solution dia. Okay, dia punya genetik dia punya orang kata apa, dia punya specific technical solution yang dia solve. Okay, contohnya memang dia untuk membunuh virus, apa contohnya kan. So you kena specify lah apa dia punya dos dia, apa dia punya chemical form yang terlibat dekat dalam genetik tu untuk menghasilkan satu gen yang baru ke contohnya. Itu boleh dipatentkan, tak ada masalah. Tapi tumbuhan itself tidak boleh dipatentkan. Okay, dia punya solving dia punya method of solving dia, yang itu yang boleh dipatentkan. Alright, so kena type kat sini ke? Okay lah, I answer secara live lah. Okay. And then daripada Encik Syafiq, saya nak tanya pasal reverse engineering suatu produk dekat boleh dipatentkan. Okay, reverse engineering ni bila kita sebut pasal reverse engineering, biasanya dia melibatkan trade secret. Kita akan terfikir pasal trade secret. Sebabnya bila you buat satu produk, okay, kalau produk tu saya betulkan. Maknanya bila you buat sesuatu produk, bila dia senang sangat dibuat ataupun boleh dibuat reverse engineering balik, dia kena apply produk, dia kena apply under pattern lah. Kalau boleh saya katakan bagi tips kat sini, okay. Kalau macam dia senang sangat ataupun dia memang tak boleh nak buat reverse engineering, memang dia solid dekat situ, dia boleh bawa trade secret. Tapi kalau you boleh reverse engineering tapi you ada improvement dekat situ, you boleh consider sebagai pattern, but then you kena mention dekat kita apa improvement yang you dah buat. You tak boleh reverse engineer tapi benda tu pun benda yang dah ada. Novelty dah killing kat situ. So kena tengok balik what is the criteria of pattern. Untuk dapatkan kriteria pattern, tak kisahlah you reverse engineer ke you apa ke, tapi kalau benda tu memang dah ada orang buat, is a common, benda tu selalunya common lah. Okay, you just reverse balik je dia punya reverse engineer dia punya produk tu, dan susah nak tengok di mana you punya novelty ataupun improvement produk tu. So kalau you boleh hasilkan satu improvement dari situ, you perkenalkan satu benda baru, mekanisme yang baru, then insyaAllah boleh dipatentkan. Okay, saya jawab kat situ lah. And then yang ini daripada Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Pozi. Assalamualaikum, kalau kita ada publication tapi ada company yang ada pattern yang lebih kurang sama dengan publication kita, that's mean I believe that publication ni mungkin you buat jurnal, artikel dan sebagainya. So bolehkah company tu summon someone if that someone sell a product based on the publication? Saya tak pasti sama ada you ada di pemilik publication ataupun pemilik kepada company. Okay, kalau company ni dah ada pattern, ya dia boleh saman kalau benda tu memang meniru dia punya produk lah. Okay, memang kalau sebab itu saya kata tadi, bila ada pattern ni sebenarnya dia akan bagi you, dia akan offer you a very strong protection in term of dia punya functionality. Okay, kalau you dah ada pattern, okay, bila kita dah filekan pattern, so walaupun dia buat produk yang sama based on the publication, kita boleh saman dia. Yes, tak ada masalah. Kita boleh saman dia dengan syarat kita kena pastikan betul-betul produk dia tu memang sama tak dengan kita punya claim pattern kita. Itu pun bab lain juga. I kena cerita macam mana claim pattern sebenarnya. Sebab kadang-kadang apa yang kita protection sebenarnya adalah jatuh dalam lingkungan
lingkungan scope of pattern tau sebenarnya dalam pattern ni. Dia ada spesifik dia lagi. So itu nanti insyaAllah kita akan cover dalam next class lah. Tapi apa yang boleh katakan ialah boleh saman, tak ada masalah kalau benda tu memang betul-betul fall in our scope of protection dalam kita punya pattern yang kita dah file di MyPo. Alright. Okay. Okay, so saya menjawab insyaAllah. Baik, daripada Nur Khairil Anwar. Ini pihak universiti ni. Okay, Puan, adakah hasil penyelidikan daripada Code Software Driving Simulation boleh didaftarkan? Jika ya, adakah ianya corporate atau yes? Ada jawab yang tadi, saya dah jawab, saya boleh dua-dua. So coding memang under copyright. Dia bukan bawa pattern Dalam pattern kita tak nak coding. Coding tu kalau nak buat apa sikit lampiran ataupun sikit saja screenshot. Tapi kalau nak buat pattern, you kena ubah balik. Benda tu kena dalam bentuk method ataupun software, method ataupun proses untuk menghasilkan sesuatu produk yang ada solution masalah technical. Ni kena tengok balik kita punya ni tadi. Alright. Okay. And then yang ini daripada BIV Maran. Before filing patent, can we use the product for others and reveal the content of the product? Before filing patent, can we use product? Okay. Maknanya yes, ni ada jawab tadi. Check balik kita punya grace period. Kita ada patent untuk grace period untuk patent. So kalau dalam masa setahun kita nak reveal, kita nak ni, tapi be make sure lah, bear in mind that you tak disclose everything kalau you ada plan untuk file patent. Okay. So dia ada grace period setahun, kena filekan patent di MyPo cepat-cepat lah selepas kita punya disclosure. Right. And then another question from BAV Maran juga. Can you show the fees slide? Okay. Ayah saya dah tunjuk tadi. Right. And then daripada Puan Syafiq, okay, adakah MyPo cover patent produk selain elektronik? Yes, kita patent semua benda. Everything under the sun is patented. Maksudnya bukanlah semua benda, okay? Dia tengok pada functional dia. Maknanya semua benda kita ada di MyPo, kita ada banyak bidang. Selain daripada elektronik, kita ada specifically dalam komputer punya field, kita ada mechanical, kita ada civil engineering, kita ada science, bio, kita ada, semua ada. So semua produk ada di bawah patent asalkan memenuhi kriteria of patent. Okay. Okay, so done. Ini pun done. Okay, adakah copyright daripada Mr. Nur Khairil Anwar, adakah copyright ada tarik lupa atau kekal selamanya? Copyright dia punya ni sepanjang umur hidup owner tu, okay, dia punya author tu, plus 50 tahun selepas kematian dia. Maknanya lepas 50 tahun dia dah meninggal tu, waris-waris dia boleh dapat dia punya royalty ke apa ke claiming daripada dia punya produk, dan tak ada masalah. Itu copyright. Okey, dia tidak kekal selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya kalau yang kata infinity adalah trademark. Maknanya kalau file trademarks, you kena renewal every 10 years tapi dia infinity. Selama-lamanya you boleh wariskan pada anak cucu cicit. Iaitu untuk trademarks. Tapi kalau macam patent 20 tahun. Kalau copyright the life of the author plus the 50 years from after the deaths lah. Okay. And then daripada Encik Syafiq lagi, maksud seperti makanan dan minuman. Ni apa ni? Oh, dia chatting kat sini tadi ya. Maksudnya produk lain selain daripada elektronik. Oh, makanan dan minuman. Yes. Ini yang saya dah menjawab tadi, yang macam resepi tadi. Okay, resepi tadi kalau dia ada satu specific solution, dia macam resepi tapi you listkan apa ingredient yang ada dalam tu. Tapi kalau basically kalau simply say that per makanan minuman tu, saya rasa benda ni tidak ada patent lah, tidak boleh dipatentkan. Ini bukan fall under kategori patent. Okay. Tapi kalau memang betul minuman tu dia punya khasiat dia memang untuk menyembuhkan penyakit, so you kena bagi tahulah apa specific solution untuk makanan ni. Kalau makanan ni sebenarnya hasil daripada kombinasi A, B, C, D punya ingredient, boleh menyembuhkan penyakit, contoh sakit kepala contohnya. So dia boleh jadi produk patent. Okay. Tapi kalau makanan untuk yang sedap apa semua tu, susah sikit lah. Okay. Dia buat yang tu bukan ada patent. You kena spesifikkan dia punya teknologi. Okay, dia punya ni. Mungkin teknologi untuk makanan tu macam mana nak tahan lama, okay, macam mana nak, dia kena ada teknologi. Maksudnya macam mana minuman ni daripada tablet dia boleh jadi air kan, proses untuk tukar tablet kepada air. So that kind of process tu, air tu boleh dipatentkan lah. Okay, daripada Cik Syafiq lagi, okay, saya buat satu unit PCB for industrial start dari scratch hasil daripada reverse engineering. Oh, PCB board tu dia punya design dia tu ke macam mana? Kalau macam mix and match apa semua tu, dia tidak melepasi kriteria patent tadilah. Yang itu yang maksudnya
novelty dengan inventive step tadi. Kena ada novelty, kena ada inventive step. Maknanya kalau PCB ni memang betul-betul novel, tak ada orang buat PCB yang sama dengan kita, okay, then kita boleh consider sebagai novelty. Okay, kena fulfill dia punya criteria of pattern. Alright. Okay, dan yang ni. And then test untuk satu site and it works. Yes, kalau dia ada cara untuk drafting dia. Okay, dia kena belajar kat mana dia punya inventive concept tu dekat mana dalam PCB board tu. Okay, mungkin ada satu circuit yang berfungsi dekat situ. So that kind of circuit tu boleh dipatternkan, tak ada masalah kalau dia novelty dan dia ada inventive steps. Okay. Alright, and then betul. Dua-dua site. Daripada Encik San, adakah fee tu perlu dibayar setiap tahun atau sekali? Yes, untuk renewable, yes, very good question. Untuk pattern you kena renewal every year. Okay, setiap tahun kena bayar renewal fee. Kita ada dalam kita punya website, dia punya list of fee yang kita kena bayar tu lah. Setiap tahun ni dia ada fee dia tu, so kena bayar renewal. Okay, daripada Encik Adnan, berapa tahun ke belakang untuk kita buat project search? Sampai bila-bila? Okay, ke belakang tu sampai bila? Selagi kita jumpa, sampai kita jumpa perayaan tu, sampai kita jumpa invention yang sama dengan kita. Sampai kita puas hatilah. Kalau memang betul dah tak ada orang buat, then memang kita tahu yang memang invention kita tu fulfill dia punya novelty criteria. Okay. Ya, ini daripada Dr. Mohan, bagaimana mengenal pasti produk yang ada dibentuk daripada idea tidak ada dalam global. What do you mean ya? Maksudnya bagaimana mengenal pasti produk yang ada dibentuk daripada idea tidak ada dalam global, maksudnya tidak ada produk lagi saya rasa yang ni tidak ada produk lagi, cumanya daripada idea je. Yes, dia memang IP come from the idea. Itu basic thing yang kita kena tahu. IP ni memang daripada idea kita. So memang benda tu tak wujud, tapi kita kena tahu macam mana nak buat produk tu. Kita kena tahulah sebab kita the person skill in the art. Kita memang orang yang very skill person. Contoh kalau you are memang orang komputer, so you memang skill, you memang tahu. Kalau I combine this coding, kalau I ada masalah ni, I boleh improve this kind of idea, then benda tu boleh dipatternkan walaupun produk tu belum wujud lagi, tak ada masalah. Memang kita sebab kita tak tengok produk, kita nak tahu punya idea tu ada solution tak to a very specific problem. Itu menjawab kepada kita ni criteria of pattern lah. Okay. And then, yes, Dr. Mohan, global maksudnya mana-mana negara. Maksudnya idea tu kita dapat tapi dah ada kat global. Maksudnya tak ada kat mana-mana negara kan. Mana-mana negara everywhere in the world. Sebab novelty relies dalam reside dalam worldwide novelty. Maksudnya novelty ni di mana-mana negara pun belum ada lagi that idea. That one memang purely daripada idea kita. Yes, you can have patented product daripada situ. Dengan syarat you kena fulfill the criteria of patent lah. Kena ada bentuk technical. Kena bagi dia technical. Senang kata dia punya key is a claim. Claim tu you punya key dia. Macam mana you draft your claims untuk dapat technical enough, then yang itu boleh dikonsider sebagai patent. Okay, dia mesti tidak ada kat mana-mana negara. Yes, betul. Okay, and then daripada Dr. D, if dah ada PI number 2019, 2020 onwards, every year kena renew. You kena renew selepas dapat granted patent. Dapat CJ grant baru start patent bayar renewal. Kalau selagi belum dapat granted patent, selagi MyPo boleh keluarkan CJ granted tu, yang tu simpan dulu, tak perlu bayar lagi renewal fee. Okay, bila dah dapat grant. So I believe that 2019 dengan 2020 ni baru je file di MyPo. So belum ada lagi grant lagi lah. Okay, belum masuk lagi examination pun saya rasa. Okay, daripada Dr. D, and adakah agent ni nanti akan renew untuk kita atau we have to renew sendiri? Okay, yang ini you kena realize dengan you punya agent tu, kena tanya dia macam mana. Adakah you bayar one off punya filing, one off punya one-off punya fee kepada agent tu, termasuk renewal ke ataupun nanti renewal kena bayar lain ke, macam mana you kena liaise dengan dia punya agent lah. Okay, ini kena di luar bidang kuasa kita. Okay, baik. Okay, I rasa menjawab kepada doktor. And then daripada Encik Rizal, okay, our last question. Kalau saya dapat grant, saya dapat grant luar untuk membuat satu produk dan saya guna sebagai penyelenggaraan untuk buat. Okay, ini saya dah jawab tadi. Awal-awal soalan tadi saya dah jawab. And then last question, beza pattern dengan utility innovation. Yes, very good question. Sorry, saya tak dapat cover dalam slide saya. Pattern dengan utility innovation, dia ada similar protection. Is a rise as similar protection. Sebab cumanya protection dia punya term tu lain sikit lah. Maksudnya untuk pattern dengan innovation, utility innovation ni more kepada
pattern-pattern yang kecil. It's very simple pattern ataupun petty pattern. Maknanya pattern-pattern yang simple yang tidak melibatkan kalau macam pattern dia ada 6 kriteria tadi termasuk inventive step kan. Tapi kalau utility innovation dia tidak termasuk inventive step. Maksudnya tak perlu inventive step. Cukup kepada novelty sahaja. Maknanya kalau dia dah novel, dia new di dunia, then yang itu dah tak ada masalah, boleh dipatentkan. Okay, boleh fall under utility innovation. Maksudnya dia cuma perlukan kriteria baru aja. Okay, yang lain semua kena sama lah. Dia mesti invention, dia kena bukan non-patentable invention, tu semua sama. And then cuma lagi satu, dia punya beza in term of protection. Protection dia lebih pendek, dia 10 tahun banding dengan pattern 20 tahun. Yang ini utility boleh plus 5 lah. Maknanya kalau ada potential lagi untuk commercial, you boleh renew sehingga 20 tahun. Tapi basically dia just sekejap je. Maknanya kalau macam pattern yang simple ni biasanya dalam market pun dia tak lama. Itu you boleh consider sebagai utility innovation lah. And then dia punya fee murah sikit, 140 berbanding dengan pattern. Fee dia 290. Tapi untuk request for filing sama, 1100 sama untuk utility innovation. Okay, I menjawab yang ini. Okay, again daripada Dr. Mohan, how to search to make sure that the product is different? Is there any web or to? Yes, I ada share tadi dalam I punya slide. Kita ada, kita ada, kat mana nak search tadi? Ada database yang ni lah, free pattern database tadi. Okay, kalau boleh tengok kat sini. Okay, yang ini kita ada special course untuk buat searching kalau berminat lah. Okay, boleh check dengan our website kalau ada lagi ni kelas. So boleh basically I bagi tips dia, boleh share dekat sini lah. Boleh search. This is a free Google pattern databases. Ada Google, ada Espacenet, ada PatternScope daripada WIPO. Cuma di MyPo ni kita ada subscribe database. Okay, yang itu semua free database. You boleh Google anywhere. Okay, everywhere. Okay, saya dah menjawab semua sekali. Ada lagi soalan ke? Okay. Alright, jadi sebelum kita berakhir untuk program kita, saya mohon kerjasama dan daripada tuan-tuan dan perempuan untuk mengisi kajian selidik lah. Seperti yang telah dibagi dalam link dalam chat. And then last question. Ada 2 lagi soalan last terakhir. Boleh saya jawab? Boleh bagi masa lagi ke kepada sekretariat? Boleh puan. Boleh. Boleh jawab lagi. Very hot ni pattern ni. Okay, ada 3 soalan lagi lah saya kira. Daripada Encik Effendi Hassan, saya ada prototype mesin dan telah menang dalam pameran peringkat universiti. Tahniah, cuma sekarang ni sudah ada syarikat pengilang yang berminat untuk proses promosi dan mengkomersialiskan. Tapi prototype tu masih dalam proses filing IP. Maksud tuan, proses filing ni adakah dah di-file di pattern di MyPo ataupun masih dalam proses nak buat drafting dia? Okay. Kalau lebih baik, kalau bagi saya lebih baik kita filekan dulu di pattern di MyPo, lebih baik dapatkan filing number dulu, PI number, then baru boleh meneruskan kerjasama dengan pihak pengilang tu lah. Lebih baik sebabnya kadang-kadang ada juga kes yang mana dia tak ada apa-apa protection, dia tak file pun di MyPo dan sebagainya tu untuk IP apa-apa IP, but then tiba-tiba kilang dia tu ambil dia punya ni, dan kilang tu pula yang tiru dia punya produk dan kilang tu pula yang file pada pattern. Dia pula kilang tu yang file di MyPo, bukannya pihak owner. Okay, jadi berhati-hati kat situ. So, kena very make sure you punya agreement dengan kilang tu macam mana. Adakah mungkin untuk mula-mula tu mungkin bagi dia 10% sikit dulu ke dia punya disclosure ke apa ke. Cuma mungkin kata tunggu nak dapatkan filing IP dulu, then baru kita boleh go for it lah, go full about it. Okay, you boleh go untuk deep lah, maksudnya mungkin kerjasama tu lebih full ke apa ke dengan pihak pengilang tu. So, tapi lebih baik kalau kita dapatkan filing IP dulu dengan MyPo, dah dapat PI number, then boleh pergi untuk proses joint venture dengan pihak pengilang. Okay, itu nasihat saya lah. Okay, saya rasa itu saja. Okay, last question. Buku kajian daripada Miss Nuralia. Buku kajian daripada tesis kepada buku, terutama dia dalam bentuk ada method of kajian boleh dipetikan. Yes, kalau dia ada technical of solution of technical, okay, solution to a specific problem, dan dia memenuhi kriteria pattern seperti novelty, inventive steps, boleh dipatternkan, tak ada masalah. Okay, sebab dia adalah kajian kita. Kalau kajian itu memang baru, tak ada masalah, memang dia baru dan dia ada inventive steps, itu boleh dipatternkan. Check balik kita punya criteria of patterns. Okay. Ya, kalau ada soalan lepas ni, okay, saya rasa itu saja. Saya dah menjawab ke semua soalan, alhamdulillah. Okay. Habislah tugas saya.
Okay, so sekiranya ada apa-apa soalan, tuan-puan boleh contact saya melalui sekretariat ataupun direct email saya nursyohada@myipo.gov.my ataupun saya bagi my phone number lah. Since I memang sekarang ni semua pun work from home, belum ada lagi di office, jadi saya tinggalkan saya punya phone number. So kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah kita boleh share dan boleh discuss lebih lanjut lah. InsyaAllah daripada saya rasa itu saja. Pihak pengajar ada apa-apa ni lagi? Okey, terima kasih Puan. Dari pihak penganjur tak ada apa-apa. Cuma mohon untuk tuan-puan yang hadir hari ini untuk menjawab survey yang kami sediakan seperti link di chat box. Itu saja Puan. Okey. Baik, kalau tidak ada apa-apa, saya akhiri presentation saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Stay safe, stay healthy everybody. Okay, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.